Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah yang saya kasihi, saya hormati barisan pegawai-pegawai masjid dan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal dan tuan-tuan siap. Seterusnya barisan Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah taala kerana dengan limpah kurnianya nikmatnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan dengan kesihatan yang kita perolehi ini, yang nikmat Allah taala kurniakan ini, kita gunakan sebaiknya untuk kita terus melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah taala terima ibadah kita dan mudahkan kita untuk mudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah taala dengan limpah kurnia nikmatnya pada hari ini dapat kita sama-sama solat berjamaah, dan kita akan sama-sama sementara menanti solat fardu isya wa azan isya, kita akan sama-sama dalam kuliah fiqh munakahat. Kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan talak. Masih lagi bab berkaitan dengan cerai. Kita pada malam kini kita akan masuk dalam 3 bab. Kita sentuh 3 bab. Kita masuk dalam ta'liq, kemudian menjadi khulu' nombor 15. Kemudian 16 talak isteri taj'iyah, talak isteri taj'iyah, dan kiraan talak setelah bercerai semula. Nombor permasalahan 15, 16 dan 17. Baik, kita sentuh 3 bab. Ta'liq kemudian menjadi khulu', talak isteri raj'iyah, bukan taj'iyah, raj'iyah, dan juga kiraan talak setelah bercerai nikah semula. Baik. Bab yang pertama, ta'liq kemudian menjadi khulu'. Okey. Suami mentaklikkan. Okey. Suami mentaklikkan talak. Suami mentaklikkan talak dengan satu sifat, kemudian menjadi ba'in dia dengan berlaku khulu' atau seumpamanya. Jika dikahwini semula dengannya dan didapati sifat yang ditaklik, tidaklah jatuh talaknya. Okey, apa maksudnya tuan-tuan? Okey, tengok first sekali ayat yang pertama. Suami mentaklikkan talak dengan satu sifat. Ayat yang pertama. Maknanya mentaklikkan talak dengan satu sifat. Apa itu taklik? Apa itu cerai taklik? Cerai yang disandarkan dengan sesuatu. Okey, macam mana sandar dengan sesuatu? Okey. Contoh kita dalam kes yang bab ni, kita ambil satu contoh yang mudah kita faham. Contohnya, suami berkata kepada isteri dia, saya, kalau awak botakkan kepala, suami berkata kepada isteri,
Kalau awak botakkan kepala, kita bercerai. Itu taklik. Cerai taklik. Mana sandarkan kepada sesuatu. Apabila berlaku botak kepala, isteri botakkan kepala, maka bercerai suami dan isteri. Beza dengan cerai yang bukan taklik. Saya ceraikan kamu, dia direct. Tapi yang ni kalau taklik menyandarkan kepada sesuatu, kan? Maknanya mesti disandarkan kepada sesuatu. Kita ambil contoh mudah. Dalam bab ni kita ambil botak kepala. Kalau suami kata, kalau kamu botakkan kepala, kita bercerai. Botak kepala dia sebut umum, dia tak sebut kerana apa. Sakit ke, atau saja-saja ke, ataupun memang isteri dia tu menyertai kumpulan skinhead dia, kan? Skinhead dia suka botak kepala, botak kepala, maka bercerai. Sekiranya berlaku. Ataupun ada taklik-taklik yang lain, kita boleh bagi banyak contoh taklik. Kamu keluar daripada rumah ni, kita bercerai. Ataupun juga taklik, mana keluar rumah berlaku perceraian. Kalau kamu pergi ke Rosham Nomad, kita bercerai. Nanya lah, kan? Sebaik Rosham Nomad saja. ST Rosham Mat dia kata. Kalau pergi mana, isteri kalau pergi je situ, berlaku perceraian. Jadi suami ni tak bolehlah suka-suka hati nak sebut. Okey, kita ambil dalam bab ni contohnya. Suami mentaklikkan talak dengan satu sifat. Contohnya tadi kita sebut botak kepala. Ni contohlah, contoh mudah. Maksudnya kalau isteri botak je kepala, berlaku perceraian. Tapi selagi tak botak kepala dia, makanya tiada berlaku perceraian. Okey. Kemudian ayat yang kedua. Kemudian menjadi bain dia dengan berlaku khuluk atau seumpamanya. Ini ayat yang kedua. Berlaku perkara yang kedua. Tadi suami dah lafaz. Yang pertama tadi suami lafaz, kalau kamu botakkan kepala, dia cakap pada isteri dia, kamu botakkan kepala, berlaku perceraian. Sekarang ni tak berlaku lagi botak kepala tu. Sakit ke apa tak ada, memang okey je, tak ada apa-apalah. Tapi berlaku perkara yang kedua. Kemudian menjadi bain dia kerana dengan khuluk atau seumpamanya. Apa itu khuluk? Cerai khuluk, ataupun disebut sebalau bahasa Melayu disebut tebus talak. Tebus talak. Tebus talak ni macam mana? Isteri nak bercerai. Contohnya, abang, saya nak cerai dengan abang, saya tak sanggup lagi duduk dengan abang. Contoh Jadi suami ni kebiasaannya, suami kalau sayang isteri dia tak, apa nak cerai kan? Tak naklah, kita sayang contohnya. Tapi kalau isteri desak lah kedesakan isteri kan, saya nak cerai juga, saya tak nak lagi, saya dah tak ada jiwa dah dengan abang, saya tak bersefahaman lagi dengan abang. Contoh Jadi suami pun kata, apa dia? Okey, kau bagi aku 5,000, kita bercerai. Mana masih suami minta duit lah. Kau nak cerai sangat, boleh, bagi aku 5,000. Kalau bagi aku RM5,000, kita bercerai. Selesai. Okey. So isteri pun bayar. Okey, 5,000 boleh, setuju. Dia keluarkan duit dia, ataupun dia transfer duit dia masuk akaun suami, ataupun dia bagi duit cash pada suami. Nah bang, 5,000. Dia bagi saja 5,000, suami terima, maknanya itu berlaku perceraian. Berlaku perceraian. Itu dia kata khuluk. Khuluk ini tebus talak. Tebus talak. Kan asalnya suami tak nak cerai pun, kan, tapi nak sangat, okeylah, bagi aku duit lah. Kan, ataupun bagi aku kereta lah. Aku nak kereta ni, bagi ke aku, kita cerai. Contoh Ataupun rumah ni lah, rumah. Aku nakkan rumah ni, kau bagi aku rumah ni, kita bercerai. Isteri pun tukar nama, kan, contoh aku berlaku perceraian. Maknanya tebus talak, khuluk ni atau tebus talak ini, isteri bagi sesuatu yang boleh menyebabkan perceraian. Okey, itu ayat kedua. Maknanya contohnya kemudian menjadi bain. Bain ni apa? Cerai yang kena nikah semula, dia tak boleh rujuk, dia kena nikah semula. Disebabkan berlaku khuluk atau seumpamanya, sebab berlaku perceraian secara khuluk. Maknanya isteri bayarlah tadi 5,000 tu, dah bayar 5,000, berlaku perceraian. Okey, ayat yang ketiga. Jika dikahwini semula dengannya dan didapati sifat yang ditaklik tidaklah jatuh segalanya. Jika dikahwini semula, maknanya dah bercerai tadi, dah bayar 5,000, kan, selang beberapa masa, bulan ataupun tahun, sayang semula, nak rujuk semula, ataupun nak berkahwin semula. Maknanya dan dua-dua bersetuju nak berkahwin, tapi sebab dia tadi cerai bain,
Bain ni kena nikah semula. Kena nikah semula, dah berlaku nikah semula. Jadi bila berlaku nikah semula dan didapati sifat yang ditalik, yang apa sifat ni? Sifat yang atas ni. Yang tadi sebut botak kepala tu berlaku pula. Lepas pada tu isteri botakkan kepala dia. Mungkinlah kerana dia sakit ke, ataupun kerana dia ada sebab tertentu lah mengapa dia botakkan kepala. Maka disebut kat sini, maka tidaklah jatuh talaknya. Tak jatuh talak disebabkan tadi dah bercerai secara talak khulu', dan berkahwin semula, nikah semula. Maka talak yang awal tadi yang memula sebut, suami sebut yang mula sekali, jika kamu botakkan kepala maka kita bercerai. Talak tadi taklik ni tadi tidak terjadilah setelah mereka telah menikah yang baru. Menikah yang baru. Jadi mula-mula dia buat taklik. Bila taklik tak berjadi pun taklik itu tak berlaku. Kemudian tapi berlakunya yang kedua, cerai secara khulu' ataupun tebus talak. Bayar tadi isteri bayar 5,000, suami dapat 5,000, berlaku perceraian. Kemudian selang beberapa masa, bulan ataupun masa tahun, berlaku pernikahan semula suami dan isteri tadi. Kemudian berlaku pula yang botak kepala tu kan? Botak kepala isteri tu mungkin kerana sesuatu, tetap dalam hukumnya tidak berlaku perceraian. Sebab apa? Dia seolah-olah dah terputus disebabkan perceraian yang talak khulu' tadi. Ada perceraian, dia dah terputus. Taklik tu taklik yang mula-mula ni dah terputus disebabkan berlaku tabus talak dan nikah semula tadi. Bila nikah semula tidak berlaku taklik tadi, tak jadilah. Itu maksudnya. Baik, itu masalah yang ke-15. 15. Kemudian talak isteri raj'iyah, bukan taj'iyah, raj'iyah. Talak isteri raj'iyah. Apa maksudnya? Permasalahan ke-16. Talak isteri raj'iyah. Sah mentalakkan isteri yang sedang beriddah raj'i kerana masih ada wilayah suami ke atasnya, disebabkan suami itu masih mempunyai kuasa untuk rujuk semula. Okey, apa maksudnya? Raj'i ni apa? Raj'i ni talak ataupun cerai, cerai raj'i, talak raj'i, boleh rujuk semula. Kan? Seumpama dengan raj'i, talak ba'in. Talak ba'in. Talak yang tidak boleh dirujuk. Talak mana? Talak raj'i ni talak cerai kali pertama, cerai kali kedua, kan? 1 dan 2. Kalau yang ketiga, cerai kali ketiga tidak disebut, tidak boleh untuk dirujuk semula. Sah mentalakkan isteri yang sedang beriddah raj'i. Maksud apa? Yang disebut ni iddah, maknanya isteri sedang beriddah raj'i. Maknanya isteri sedang beriddah, isteri telah diceraikan sebelum tu. Isteri telah diceraikan dan sedang beriddah raj'i. Mungkin iddah kali pertama, cerai kali pertama atau cerai kedua, mana boleh suami boleh rujuk semula. Kemudian sah mentalakkan isteri yang sedang raj'i, maknanya suami ceraikan lagi. Masa dia talak, contohlah, isteri talak cerai kali pertama, jadi isteri tadi sedang iddah raj'i, yang boleh isteri suami rujuk. Sedang berlaku iddah itu, suami ceraikan lagi, kan? Aku ceraikan kau dengan talak 2, contohnya. Tadi talak pertama, talak 2. Sedangkan isteri sedang beriddah, maknanya juga berlaku jatuh talak kali kedua. Kerana apa? Kerana masih ada wilayah suami ke atasnya, disebabkan suami itu masih mempunyai kuasa untuk rujuk semula. Selagi namanya isteri sedang beriddah raj'i, suami ada hak untuk rujuk semula. Selagi isteri itu sedang beriddah raj'i yang boleh dirujuk, wajib suami bayar nafkah. Masih kena sediakan makan minum, masih kena sediakan tempat tinggal, wajib kena sediakan pakaian, dan juga melindungilah bantuan kesihatan dan sebagainya. Tanggungjawab suami walaupun berlaku perceraian secara raj'i yang boleh dirujuk. Selagi suami boleh rujuk, iddah isteri masih dalam iddah isteri, kalau dia masih datang bulan 3 kali suci,
Kalau dia tidak lagi datang bulan, 3 bulan. 3 bulan hijrah. Masa sebenarnya selagi dia dalam isteri dalam iddah, suami boleh rujuk semula, ya. Dan apabila berlaku perceraian semasa iddah tadi, perceraian lagi. Kenapa tadi berlaku perceraian? Ada perceraian lagi yang kali kedua, jatuh cerai tersebut, jatuh talak tersebut. Berlaku perceraian. Dan masih kena sambung iddahnya. Sebab apa tadi? Sebab suami ada hak, selagi dia talak raj'i, ada hak untuk rujuk semula. Tapi perlu ingatlah, yang boleh rujuk semula ni 2 kali je. Dia punya peluang 2 kali sajalah, kan? Kali ketiga dah tak ada peluang dah isteri. Mana kalau cerai kali ketiga, tidak boleh untuk rujuk semula. Jadi selagi dia boleh selagi isteri dalam iddah raj'i, masih boleh untuk rujuk semula. Jadi sebab itu jatuh talak. Itu masalah yang ke-16. Masalah yang ke-17, kiraan talak setelah bercerai nikah semula. Panjang. Kiraan talak setelah bercerai dan nikah semula. Baik. Yang pertama, suami yang ini yang merdeka mentalakkan isterinya kurang daripada 3 talak. Mana? Talak kali pertama dan talak kali yang kedua. Cerai kali pertama, cerai kali kedua. Lalu dirujuk semula atau berkahwin semula kerana telah habis iddah, rujuk. Maknanya kalau masih seorang isteri dalam iddah, suami boleh rujuk, tak perlu nikah semula. Tapi kalau seorang isteri dah habis iddah, selepas habisnya iddah baru nak rujuk, tak boleh rujuklah, dia kena nikah semula. Baik. Dan bercerai dengan kerana telah habis iddah rujuk, walaupun telah berkahwin dan bercerai dengan lelaki yang lain, bilangan talaknya mengikut baki yang masih ada semasa perkahwinannya yang asal. Ayat yang pertama dia kata, suami yang mereka mentalakkan isterinya kurang daripada 3 talak. Cerai kali pertama, cerai kali kedua. Okey. Kemudian dia rujuk semula. Rujuk semula. Sebab apa rujuk? Sebab isteri masih dalam iddah. Sebab apa berkahwin semula? Sebab isteri dah habis iddah, dia kena nikah semula. Walaupun cerai kali pertama, kedua, walaupun selepas habis iddah isteri tu berkahwin lain, ada berkahwin dengan lelaki lain, kemudian dia bercerai atau suaminya meninggal dunia yang lain, kemudian kahwin semula dengan suami yang asal ini, berlaku pernikahan semula. Dan bilangan talaknya mengikut baki yang masih ada semasa perkahwinannya yang asal. Kalau dulu dah bercerai talak kali yang pertama, tetap bakinya 2 sahaja. Dulu ada cerai kali pertama, kan? Dan kemudian bercerai kan kali pertama kan. Kemudian rujuk semula ataupun nikah semula, tetap bakinya tetap 2. Kalau cerainya dah 2 kali, baki talaknya tetap tinggal 1. Maknanya walaupun dah nikah semula, tidak mengembalikan talaknya kepada 3 semula, tak. Kota tu memang dah kena potong. Kota 1 dah kena potong, tinggal 2 je. Kota kali kedua dah kena potong, tinggal 1 je. Walaupun nikah semula. Ni bagi cerai talak yang pertama dan cerai bagi talak yang kedua. Kan? Dia cerai, mungkin dah habis iddah, isteri habis iddah, nikah semula dengan isteri tu, kan? Tetap baki talaknya, bagi cerai tinggal 1 je kalau dah cerai 2 kali. Itu maksud dia. Okey, kita tengok yang kedua. Suami mentalakkan isterinya dengan 3 talak. Tadi 1, 2 je, ni 3 talak. Kemudian berkahwin semula setelah isteri itu berkahwin dan bercerai dengan suami yang lain. Bilangan talak yang dimilikinya ialah 3 talak kerana dia dianggap isteri baharu. Okey. Cerai kali yang ketiga, confirm lah, kan? Bila berlaku cerai kali ketiga ataupun cerai talak 3 terus, tak ada 1, 2 lah. Aku ceraikan kamu dengan talak 3, tak ada dah 1, 2 kan. Mana kalau sebut je talak 3, maka berlaku talak 3, tak boleh rujuk semula. Jadi syarat nak harus kahwin semula, isteri kena berkahwin dengan orang lain mengikut syarat-syarat je. Apa syarat-syarat je nak kahwin dengan lelaki lain? Pertama, dia mesti dah habis iddah, baru dia bernikah dengan lelaki lain. Yang kedua, dia telah melakukan hubungan seksual dengan lelaki yang lain
Juga ada syarat hubungan seksual itu mesti dia merasai kepuasan, kan? Mesti ada, mesti rasa. Kalau tak rasa kepuasan, tak menepati syarat. Kemudian berlaku perceraian atau kematian suami yang baru dikahwin. Beriddah dulu, iddah dulu. Dah habis iddah baru dia nikah dengan lelaki yang suami yang lama. Dan apabila nikah semula, dia mengabadikan kota 3 talak tadi. Sebab apa? Isteri dianggap walaupun isteri yang lama, tapi dianggap perkahwinan yang baru, nikah yang baru, lafaz yang baru. Jadi berbalik semula kota talaknya kepada 3 talak. Boleh faham maknanya ni biar orang kata sebut yang lelaki yang baru kahwin tu macam Cina buta. Cina buta itu istilah orang Melayu. Tapi syarat untuk berkahwin semula untuk pasangan yang talak 3, isteri kena berkahwin dengan lelaki yang lain dengan syarat-syarat dia. Mesti ada dengan bersyarat. Maksudnya syarat apa? Telah nikahnya yang sah, dia bukan dalam iddah. Dengan suami yang baru pun mesti lakukan hubungan. Dia tak boleh kosong nikah macam tu cerai, tak boleh. Ataupun berkahwin dengan lelaki yang lemah syahwat, tak boleh, tak jadi. Dia mesti kahwin lelaki yang bagus, yang sihat, dan telah melakukan hubungan. Lalu melakukan hubungan, sekiranya dah ada perceraian, habis iddah baru nikah semula dengan lelaki yang lama, suami yang asal. Yang ketiga, orang yang merdeka. Kenapa dia tak keluar? Orang yang merdeka memiliki 3 talak walaupun isterinya hamba abdi. Orang yang merdeka memiliki 3 talak walaupun isterinya status dia hamba abdi, tetap ada 3 talak. Baik. Ketalak ketika sakit hendak mati. Ni yang ke-17. Talak ketika sakit hendak mati. Sah talak yang diucapkan ketika sakit hendak mati dan mempusakai antara satu sama lain jika pada iddah raj'i. Suami itu nak meninggal lah, sakaratul maut, kan? Dah hujung lah, nafas dah hujung. Tiba-tiba dia sebut, aku ceraikan kau dengan talak 1. Maka jatuh cerai tersebut walaupun sedang sakaratul maut. Walaupun sedang sakaratul maut, jatuh cerai tersebut. Sah talak yang diucapkan ketika sakit hendak mati. Mana sakit nak mati dia dah berlaku sakaratul maut, dah hujung nyawa dia, tiba-tiba sebut macam tu kepada isteri, jatuh talak. Dan mempusakai antara satu sama lain jika ia iddah pada raj'i. Maknanya kalau talak yang kali pertama ataupun talak kali kedua, isteri masih lagi jika suami meninggal dunia, masih lagi mewarisi harta pusaka suami walaupun berlaku perceraian. Tapi mesti dalam iddah raj'i saja yang boleh suami rujuk. Suami dah berceraikan isteri, tiba-tiba dia meninggal dunia, kan? Isteri itu dalam iddah raj'i, mana masih lagi boleh mempusakai, mana mewarisi harta pusaka suami. Keadaan ini seperti yang dengan suami yang mentalak ketika sihat. Keadaan yang tadi yang sedang sakaratul maut ni, yang sedang nak meninggal dunia ini, apabila dia ceraikan isteri, dia lafaznya sah macam mana suami itu sihat. Kemudian apa? Jika dalam iddah talak ba'in. Talak ba'in ni talak kali yang ketiga, tidaklah mempusakai antara satu sama lain. Kalau talak itu talak ba'in, talak kali yang ketiga ataupun talak 3, maknanya tak ada, dia cerai itu terus lafaz talak 3, kan? Tak ada talak pertama kedua, terus lafaz saya ceraikan kamu dengan talak 3, mana 3 terus. Maka isteri tidak boleh mempusakai ataupun mewarisi harta pusaka suami. Okey, faham insya-Allah. Baik. Kita tengok kajian kes. Okey, masih ada cantik. Kajian kes yang ke-6. Baik tuan-tuan, tulisan dia agak kecil sikit. Ini adalah satu mesej. Ini real tuan-tuan Ini cerita benar. Cerita ni cerita real. Cerita ni, soalan ni dipersoalkan, dia dah masuk dalam WhatsApp saya. Wanita ni tanya tentang status dia. Apa Ni
yang suami dia WhatsApp dia ataupun WhatsApp kepada isteri kan. Nah, ini kata-kata dia. Yang bulat ni dia highlight lah. Apa yang dia highlight ni? Kau bukan bini aku lagi adalah anjing. Dia panggil isteri dia anjing. Bukan nama manja anjing tu, tapi dia hina isteri dia. Kau bukan bini aku lagi lah anjing. Dia kata pada isteri dia dalam WhatsApp. Dia WhatsApp kepada isteri dia. Tapi kalau tengok tuan-tuan, tengok daripada atas ni sampai ke bawah ni, saya tak sampai hati nak sebut. Sebab terlalu, kalau saya lah jadi isteri, luka hati saya. Kan? Luka hati tu, kecil hati sebab terlalu menghina. Tuan mungkin nampak tak nampak, tak apa saya bacakan. Tak maaf tuan-tuan, ni bahasa, laras bahasa dia memang kurang sopan. Tapi saya sebut kat sinilah sebab mungkin ada nampak tak nampak. Kalau anak-anak kat belakang tu tutup telinga lah, dia memang tak bagus untuk didengar. Pergi mampuslah kau anjing. Orang buat pakai-pakai je tu. Pakai-pakai je. Tu pun kau payah ke apa? Payung ke apa tak pasti apa perkataan dekat sini. Nak apa pun aku bodoh je buat kau bini. Maksudnya kau pergi mampuslah anjing. Dia kata, cakap kat isteri dia. Orang buat pakai-pakai je. Maknanya kau isteri ni, kau orang buat pakai kau je, nak lepaskan nafsu je kan? Macam itulah. Okey, kau bukan bini aku lagi lah anjing. Aku nak pakai nanti aku datang lagi. Maknanya dia nak lagi isteri dia. Dia nak lagi isteri dia. Aku nak pakai kau nanti aku datang. Macam tu. Janda buat pakai-pakai layan laki orang je, kau macam anak kau, dia kata. Dia kata isteri dia janda. Janda. Kau ni orang buat kau ni macam buat orang bawa pakai layan orang lelaki je. Bukan aku nak cakap, memang kau anjing. Macam anak kau. Takkan bini aku bodoh. Macam itulah. Ya Allah. Tak hati nak baca, tapi saya baca lah sebab mungkin jauh tulisan kecil kan. Okey. Ada lagi? Ni dua slide je. Okey. Boleh dekat sini dia tulis halannya apa? Aku ceraikan kau je lah macam tu. Dia sebut dalam ni Kalau tengok kat atas ni, boleh ke tak aku nak tidur sana malam ni? Dia nak, masih lagi dia nak dia nakkan isteri dia. Memang kau nak jadi anjing malam ni macam anak kau lagi ke? Macam itulah. Jawablah. Ni bahasa ni lah. Ada satu sampai tidak sebut kan. Bahasa maki-makian. Aku ceraikan kau je lah macam tu. Walau lah malu tu nak jawab anjing. Gila ke anjing buat bini orang pakai-pakai. Ada bini pun kau boleh payung. Yang ni kot, yang ni kau boleh payung, yang ni rasanya kau boleh payung. Macam itulah. Baik tuan-tuan, persoalan dekat sini. Dia highlight kat sini apa dia? Kau bukan bini aku lagi lah anjing. Dia cakap pada isteri dia, kau bukan bini aku. Dan yang kedua, aku ceraikan kau je lah macam tu. Aku ceraikan kau je lah macam tu. Baik tuan-tuan, persoalannya, sekiranya tuan-tuan, mesej ni dirujuk kepada tuan-tuan, sekiranya mesej ni dirujuk kepada tuan, mungkinlah ahli keluarga kita ke, jiran ke kan, dia tunjuk kat kita. Apa pandangan tuan-tuan? Soalan dia kat saya ya, ini soalan dia, berlaku tak perceraian? Okey. Saya dah jawab dah. Jawapan saya dah jawab. Tapi saya bawa kes ni malam ni, saya nak tuan-tuan cuba jawab. Apa kalau tuan-tuan nak jawab? Apa Haji Hussein? Okey, tak apa, ceritalah. Macam mana? Sah bercerai. Baik, sah bercerai. Haji Hussein sebut sah bercerai. Ada lagi nasihat-nasihat ke? Kalau tuan-tuan dirujuk pada tuan-tuan, satu soalan dia, apa tadi, sah jatuh tak cerai? Yang kedua, apa perlu dibuat? Tak apalah, salah tak apa. Kita orang kata, cuba ni kita tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan akan jadi bahan rujukan. Tuan-tuan akan jadi tempat rujuk tuan-tuan. Tuan-tuan akan jadi tempat rujuk. Mesti tuan-tuan orang akan rujuk tuan. Apa nasihat yang tuan-tuan nak bagi? Dia tanya, jatuh tak cerai? Ya? Cik Noh, tak cerai. Kenapa? Sebab apa? Tak dengar. Sebab dia kata anjing. Dia panggil bini dia anjing. Mana anjing lah, bukan bini dia. Okey.
Tak apa, itu problem, tak ada masalah. Ya? Allah tak dengar Haji, tak maaf. Ganti nama. Ganti nama. Jelah, memang betul. Dia ganti, dia panggil anjing tapi ganti nama. Mungkin jadi perceraian, kan? Okey. Tak apa. Pandangan tuan-tuan, tak apa. Kita berbincang-bincang. Ini kajian kes. Kajian kes ni mungkin betul, mungkin salah. Tapi tak apa, nanti saya bagi jawapan dia. Tapi pandangan tuan-tuan lah. Sekiranya tuan-tuan diajukan soalan yang macam ni, kan? Pak Zamri? Pandangan? Jatuh cerai ni. Macam tu lah kan. Ini jatuh cerai ni confirm. Okey, ada lagi? Kalau dia nak minta nasihat, apa nasihat tuan-tuan nak bagi? Apa Ji? Jangan cerita. Jangan itu sekali apa? Jangan tidur sekali. Jangan tidur sekali. Memanglah. Okey, jangan tidur sekali. Okeylah. Masa pun suntuk, pandai tuan-tuan ujung-ujung kan masa dah ada azan ni kan. Tak apa, tak ada masalah. Baik. Macam mana tuan-tuan nak bagi nasihat? Okey. Tuan-tuan, kita kan dah belajar tentang cerai. Lafaz cerai ada dua. Satu, lafaz cerai secara jelas. Kan? Secara jelas. Dan satu lafaz cerai secara kinayah, secara samar-samar. Kan? Jelas macam mana? Lafaz di mulut suami tadi, aku ceraikan kamu dengan talak satu, itu jelas. Itu jelas. Lafaz kinayah, lafaz yang samar-samar. Kan? Okey, sekarang ni kategori ini suami lepas dekat mulut ke dekat mesej? Mesej. Dia bukan lafaz kat mulut, dia lafaz dekat mesej. Kan? Isteri baca, dia baca kat mesej, bukan dekat depan suami. Isteri lafaz cerai, suami lafaz cerai, bukan. Dia dapat kat mesej. Okey. Sudah pasti bila lafaz jadi mesej, automatik dia jadi lafaz kinayah. Lafaz kinayah apa? Lafaz yang sama-sama. Kalau lafaz kinayah, lafaz sama-sama, kena tanya niat suami. Berdasarkan niat. Niat dia nak cerai ke niat tak nak cerai? Macam tadilah, macam kinayah ni macam yang kita belajar. Kau baliklah rumah ayah kau. Aku tak nak tengok muka kau. Kau keluar pada rumah ni, kau balik ke kampung kau. Aku tak nak tengok. Itu lafaz kinayah. Dia halau tu macam dia tak nak kita. Jadi dia ada dua. Dia ni cerai ke tak cerai? Jadi kena tanya niat. Ya Ji? Ya betul, nawai itu dia. Betul. Niat suami tadi nak cerai ke tidak? Kalau niatnya tiada cerai, maka tak berlaku perceraian. Walaupun mesej. Kalau niatnya cerai, laku perceraian. Walaupun dalam mesej ni tulis nama, walaupun tulis clear, aku ceraikan kau dengan talak satu, tetap kategori ni kinayah. Sebab bukan mudah lafaz di mulut, tapi lafaznya dekat tulisan, dekat telefon, dekat surat, email dan sebagainya. Itu namanya lafaz kinayah. Lafaz kinayah kena kena nilah. Jadi lafaz yang macam ni, kan, kau bukan bini aku ceraikan kau je lah macam tu. Ini semua kena rujuk kepada mahkamah. Sila nasihatkan orang yang mengadu macam ni, rujuk minta pengesahan perceraian di mahkamah. Sebab apa? Bila ada pengesahan cerai, maknanya suami kena datang ke mahkamah, kan? Hakim akan tanya pada dia, awak niat cerai ke awak niat tak cerai? Jadi saya niat cerai, maka kalau niat cerai jatuh talak. Tapi kalau dia niatnya tidak cerai, hakim akan tanya lagi lah, betul ke, kan? Dan sampai ke hujung sesi tu, sesi penghakiman tu, hakim akan minta suami untuk angkat sumpah. Angkat sumpah apa? Yang dia ni berkata benar, yang dia ni berkata bahawa dia bukan niat untuk bercerai. Dia kena angkat sumpah, wallahi wabillahi wa tallahi, dia kena angkat sumpah, dan barulah mahkamah akan sahkan tidak berlaku perceraian.
Tu kebiasaannya macam itulah. Ikut mana? Ikut budi, ikut kearifan yang arif hakim ataupun puan hakim yang menghakimi perbicaraan tersebutlah. Ikut kearifan dia. Ikut kebiasaannya macam tu berlaku. Jadi perkara-perkara ini walaupun tuan-tuan ialah kita akan sebut kita ni akan jadi bahan, kita akan jadi tempat orang rujukan kita. Orang akan bertanya pada kita, apa nak kena buat sekiranya berlaku ataupun seumpamanya macam ni berlaku. Apa yang kita nak bagi nasihat yang baik untuk mereka. Kan? Tapi untuk tuan-tuan punya pengetahuan, ni adalah lafaz kinayah. Lafaz kinayah memerlukan kepada niat suami, kan? Tapi niat tu kita tak payah tanyalah. Kita tanya suami, carilah kita kau niat apa, tak payah tanya. Minta yang mengadu ni, isteri ni ke ataupun yang mengadu ni, rujuk kepada mahkamah syariah, buat permohonan pengesahan lafaz cerai. Sebab apa? Biar disahkan oleh mahkamah. Pengesahan lafaz cerai tu biar disahkan oleh mahkamah, confirm betul-betul, hati kita akan lega. Kalau kita tak minta mahkamah untuk sahkan, suami ke isteri akan rasa, betul ke ni? Dia akan rasa sangsi, kan? Sangsi dengan hubungan perkahwinan tu. Jatuh talak ke tak jatuh talak? Jatuh talak ke tak jatuh talak? Ustaz ni kata jatuh talak, pergi rujuk dekat orang ni tak jatuh talak pula. Pergi jumpa dekat abang ni tak jatuh talak. Pergi jumpa orang ni jatuh talak. Jumpa mak kata jatuh, pening. Jadi keputusan akhir pada mahkamah, hakim mahkamah. Hakim mahkamah yang memutuskan bahawa perkahwinan itu jatuh talak, telah terpisah ataupun tidak jatuh talak. Maknanya bila hakim keluarkan perintah mengesahkan perkahwinan itu masih kekal, maka kekal. Tapi kalau hakim mahkamah kata berlaku perceraian, maka bercerailah pasangan suami isteri. Faham tuan-tuan? InsyaAllah boleh. Ni walaupun kajian kes simple je, kan? Tapi yalah, kalau kita tengok sedih tuan-tuan, sesi macam ni memang sedih lah. Kita dengan bahasanya, laras bahasa kepada isteri je, tak memuliakan perempuan langsung, kan? Macam perempuan ni, isteri ni seorang yang hina sangat, kan? Isteri ni hanya tempat melampiaskan nafsu semata-mata. Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi adakah ini tidak berlaku? Ini berlaku, ini adalah realiti. Ini bukan drama. Kan drama, ini adalah kejadian yang benar-benar berlaku. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan pasangan ini ataupun individu ini dikurniakan Allah Ta'ala kekuatan lah, kan? Suami yang macam ni elok kita jauhkanlah, tak payahlah, kan? Kalau lain kan, kalau dia bertaubat nasuha tak ada masalah. Tapi kalau dia tetap dengan perangannya, jauhkanlah diri, kan? Tiada gunanya. Kalau kita hidup menderita dengan bahasa dia macam ni, na'udzubillah min zalik. Kita doakan mudah-mudahan kita terlepas ke ahli keluarga kita, dan kita ahli keluarga kita lah, dan orang-orang di sekeliling kita ni tidak berlaku macam ni lah, mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fil afiyah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.